Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua calon SPM dan juga guru-guru perniagaan yang berada di seluruh Malaysia. Baik, pada malam ini kita akan teruskan usaha untuk mendapat A dalam SPM perniagaan dengan fokus kita pada kertas 2. Baik anak-anak calon SPM serta guru-guru sekalian, tujuan khusus pada malam ini adalah untuk kita cuba soalan spot negeri Pahang set B nombor 3, 6, 9 dan 10 dan beri perhatian lebih pada soalan-soalan yang terdapat dalam set percubaan Pahang ini kerana ia ada hampir-hampir klon SPM tahun ini. Baik, di sini juga kita akan buat soalan kebab pada malam ini yang memang ada pada negeri Pahang. Okey. Seperti mana kelas-kelas yang lalu, cikgu suka ingatkan calon tentang format pentaksiran kertas 2 yang mengandungi 3 bahagian di kertas 2, bahagian A, B dan C. Malam ini seperti cikgu beritahu tadi, kita akan mulakan dengan soalan bahagian A. Kita perhatikan soalan ini, iaitu merupakan spot Pahang B nombor 3A. Gambar berikut menunjukkan suatu proses fungsian bahagian pengeluaran keropok jenama ikan emas. Ditunjukkan gambar ikan segar ni berlaku proses transformasi menjadi keropok ikan cap ikan emas. Soalannya, jelaskan peranan pengurus bahagian ini semasa peringkat kawalan awalan dilakukan. Itu dia punya soalan ya. Baik, jadi pada soalan ini sudah dinyatakan bahawa yang dikehendakinya adalah peranan pengurus bahagian ini semasa peringkat kawalan awalan dilakukan. Jadi kita dapati dia dah sebut dah di atas ni, fungsian bahagian pengeluaran. So bermakna pengurus itu adalah pengurus bahagian pengeluaran. Sebab itu calon kena baca dengan teliti daripada tajuk atas ni. Pada tajuk soalan ini dah dinyatakan pengurus bahagian pengeluaran. Jadi peranan pengurus bahagian pengeluaran semasa peringkat kawalan awalan. Kerana kita ada 3 peringkat kawalan. Ada awalan, ada semasa, ada selepas. Jadi soalan ini 4 markah. Seperti mana kelas-kelas yang lalu, calon perlu ingat bahawa kata tugas sangat penting. Jelaskan, bermakna calon kena bagi huraian beserta contoh. Kehendak soalan pula peranan pengurus bahagian semasa peringkat kawalan awalan. Jadi dengan 4 markah, sekurang-kurangnya perlu ada 4 huraian beserta contoh. Banyak kali cikgu sebut contoh tu sebab jelaskan tu bermakna calon akan hilang markah banyak kalau tidak ada contoh pada huraian dia. Baik, kalau kita masih ingat kelas yang lalu, setiap jawapan mesti bermula dengan tajuk jawapan. Okey. Peranan pengurus bahagian ataupun peranan pengurus pengeluaran semasa peringkat kawalan awalan ialah ataupun titik dia ada macam tu. Pertama, memastikan ikan dalam keadaan baik atau dalam keadaan segar atau dalam keadaan berkualiti. Baik, cikgu boldkan perkataan ikan di sini bermaksud kalau kamu gantikan dengan perkataan bahan mentah pun boleh. Ya, bahan mentah pun boleh. Yang kedua, bekalan ikan mencukupi. Yang ketiga, ikan menepati spesifikasi untuk membuat keropok ataupun untuk ikan itu sesuai contoh ikan parang. Ya. Yang keempat, kita mesti memilih pembekal ikan segar. Yang kelima, kita pastikan isi ikan tu tidak menjejaskan kesihatan ataupun input bahan mentah dipastril sebelum proses. Dipastril, pastikan dia selamat. Seterusnya yang keenam, dalam operasi kawalan awalan ini mesin yang digunakan mesti berkeadaan baik. Mungkin blender atau alat untuk memproses keropok tu boleh berfungsi dengan baik. Yang ketujuh, bilangan pekerja kilang atau bilangan tenaga operasi tenaga kerja mencukupi untuk kendalikan proses-proses memastikan ikan tu segar ataupun dijadikan keropok. Ini dikatakan peringkat kawalan awalan. Jadi kalau soalan ini dia sebut kawalan awalan, ini sajalah jawapan dia. Kalau dia masuk kepada kawalan semasa, jawapan lain. Kalau dia kawalan selepas, jawapan lain. Cuma calon perlu ingat kalau soalan tersebut jelaskan
situasi jawapan kamu mesti kamu gunakan berkaitan dengan ikan, berkaitan dengan keropok. Baca nota tu, kesilapan calon ialah tidak menulis tajuk jawapan, tidak kaitkan dengan situasi gambar ikan dan keropok menyebabkan ditolak 1 markah. Ini yang menyebabkan markah hilang. Seterusnya, soalan 3B. Teknologi maklumat dan komunikasi ICT membolehkan urusan menjadi lebih cekap dan berkesan dengan penggunaan kaedah aplikasi TMK dalam perniagaan. Terangkan 3 kaedah aplikasi tersebut 6 markah. Kata tugas dia terangkan. Bermaksud kena ada fakta dan huraian beserta contoh lah. Kalau tak bagi contoh pun tidak mengapa. Sebab soalan ni adalah soalan pengetahuan saja ni. Kehendak soalan 3 kaedah aplikasi tersebut. Markah dia 6. Bermaksud calon kena bagi 3 fakta dan 3 huraian. Jadi kalau kita nak mula jawab tajuk jawapan, sebelum tu kita tengok dulu apa kesilapan yang calon selalu buat pada soalan seperti ini. Dia suka memberi fakta. Kita lihat kesilapan ni, contoh kesilapan. Dia tulis i dagang, lepas tu dia ulang balik menggunakan i dagang. Lepas tu dia tulis i pemasaran. Lepas itu dia ulang balik menggunakan i pemasaran atau menjual melalui i pemasaran. Dan seterusnya dia tulis lagi e-banking. Kita nampak di sini 3 fakta kan. Yang ini dah pangkah sebab dia mengulang fakta. Adakah calon ini layak dapat 3 markah? Agak-agak dapatlah 3 markah. Siapa rasa dia yakin calon ini dapat 3 markah? Rasa tak dapat 3 markah? Dapat juga. Dapat? Dia tak akan dapat 3 markah. Dia cuma dapat 2 markah. Kenapa kena penalti? Sebab dia tak ada tajuk jawapan. Dia tak ada tajuk jawapan ni, maka dia akan ditolak 1 markah. Tak ada tajuk jawapan, dia terus tulis macam ni. Kita akan tolak juga 1 markah. Tanpa tajuk jawapan maksudnya dia menyenaraikan alat-alat aplikasi tanpa merujuk kepada soalan. Tolak. Jadi dia dapat 2 markah sahaja. Daripada 6 dia dapat 2. Sebab itulah pelajar semua penting kamu baca kata tugas. Ya. Nyatakan kelebihan menjadi usahawan kepada keluarga. Tengok modul masing-masing. Ada soalan 6A tu, nyatakan kelebihan menjadi usahawan kepada keluarga. Kata tugas dia nyatakan. Maksudnya kita kena bagi fakta mendalam. Perhatikan perkataan cikgu tulis mendalam. Kenapa tak tulis saja fakta? Kerana soalan kelebihan menjadi usahawan, dia tak ada fakta pendek. Fakta dia jadi fakta mendalam. Jadi dengan 3 markah, calon wajib beri sekurang-kurangnya 3 fakta mendalam. Ada perkataan mendalam tu. Kerana kalau kita bagi fakta yang terlalu umum, tak ada markah. Kelebihan menjadi usahawan kepada keluarga. Jadi kelebihan dia yang pertama, memupuk minat keusahawanan dalam kalangan ahli ataupun dalam anggota keluarga. Baru dapat 1 markah. Sebab tu cikgu kata kalau soalan pengetahuan, walaupun kita nampak mudah, nak dapat markah susah. Kerana soalan ini memerlukan fakta mendalam. Anda kata calon hanya tulis kelebihan menjadi usahawan kepada keluarga adalah memupuk minat keusahawanan. Dia tak kait lagi yang keluarga. Jadi kalau dia kaitkan dengan tajuk jawapan di atas ni, dia selamat. Tapi kalau tak ada tajuk jawapan di atas ni, kita akan cari di bawah ni, anggota keluarga. Yang kedua, mewujudkan peluang membuka perniagaan baru. Dapat markah kedua. Yang ketiga, mewariskan kelebihan diri sendiri kepada keluarga ataupun mewariskan kelebihan daripada satu generasi ke satu generasi. Dia kena kait dengan keluarga. Jadi kalau kamu tulis lebih awal lagi kepada keluarga, selamat di bawah ni. So kalau mereka dah tulis keluarga di atas ni, di bawah ni dia tulis memupuk minat keusahawanan, dia dapat 1 markah. Tapi kalau tak ada tajuk jawapan, dia tulis memupuk minat keusahawanan, tak dapat markah. So ini yang dikatakan tajuk jawapan tu menyelamatkan calon untuk dapat markah sekiranya huraian dia tak lengkap. Sebab itulah soalan ni cikgu catat di sini fakta mendalam. Kamu boleh buat catatan pada modul bahawa soalan ini perlukan fakta mendalam. Kalau kita hanya kata mewujudkan peluang perniagaan, tak ada markah. Kepada siapa? Ada tajuk di atas ni kepada keluarga, selamatlah kamu. Ya, mewariskan kelebihan diri, tak ada markah kecuali ada tajuk jawapan kepada keluarga. Seterusnya,
Nyatakan kelebihan menjadi usahawan kepada negara, 3 markah. Sama seperti tadi, kena bagi fakta mendalam juga, ya. Iaitu menerangkan kelebihan menjadi usahawan kepada negara. Kita perhatikan apakah yang dimaksudkan dengan kelebihan menjadi usahawan kepada negara di sudut kelebihan, ya. Apakah jawapannya? Dengan markah sebanyak 3 fakta mendalam. Jawapannya ialah merujuk kepada kelebihan usahawan kepada negara mengenai apa? Kita tulis tajuk jawapan. Membantu aliran masuk mata wang asing ataupun membantu ekspor produk keluar negara. Kalau dia just tulis membantu mata wang asing, tak ada markah. Aliran masuk mesti ada sebab aliran masuk tu pendapatan negara. Yang kedua, memperkenalkan produk tempatan ke pasaran antarabangsa. Yang ketiga, mewujudkan kerjasama serantau atau mewujudkan kerjasama bertukar-tukar idea atau pendapat. Ya. Yang keempat, mewujudkan peluang pekerjaan ataupun mengurangkan pengangguran ataupun mengatasi pengangguran. Ini kelebihan kepada usahawan. Di sini 3 fakta mendalam, mana-mana 3 diterima. Contoh tidak ada markah. Kerana soalan ni kata apa? Nyatakan. Kalau calon memberi contoh mengenai kita jual getah kat luar negara, tidak ada markah. Walaupun itu betul, negara punya kelebihan kepada negara, tapi tidak ada markah kerana soalan ni kata nyatakan. Setengah calon dia teruja sangat nak tulis contoh. Contohnya menjual getah ke luar negara, menjual barang-barang plastik ni saya ke luar negara. Tak ada markah. Sebab soalan ni kata nyatakan. Dia nak fakta mendalam dalam konteks yang contoh diberi di sini. Bukan contohnya, jawapan yang diberi di sini. Jelaskan tanggungjawab yang perlu dipatuhi oleh peniaga setelah mendaftarkan perniagaan. 4 markah. Kata tugas soalan ni adalah jelaskan. Bermaksud calon kena beri huraian mendalam. Kehendak soalan pula, tanggungjawab perlu dipatuhi peniaga setelah mendaftarkan perniagaan. Jadi, pada soalan ini, dia punya jelaskan tu kita dah tahu huraian mendalam. Kehendak soalan, tanggungjawab. Peniaga kena buat apa setelah dia daftarkan perniagaan? Sama juga. Huraian mendalam ni memerlukan calon menulis jawapan yang lebih panjang untuk dapat 4 markah. Nampak tu mendalam. Kebanyakan calon bila soalan seperti ni diuji, dia punya huraian terlalu ringkas. Dia hilang markah. Tengok ni cikgu tulis kat bawah ni. Kesilapan calon, jawapan terlalu umum. Macam mana cara kita nak bagi ingat supaya tajuk ni sentiasa kekal diingatan? Kita kena hafal. Sebab wording ini hampir-hampir sama. Tajuk jawapan, tanggungjawab perlu dipatuhi peniaga. Pertama, mempamerkan CJ. Tak ada markah, kena sebut. CJ apa? CJ pendaftaran perniagaan ataupun sijil lesen perniagaan. Yang kedua, mempamerkan papan tanda perniagaan. Mempamerkan lagi tapi papan tanda perniagaan. Signboard kedai kita kena pamer. Contohnya dalam papan tanda tersebut ada dinyatakan nama, nombor pendaftaran termasuk dokumen rasmi perniagaan pun kita cetakkan maklumat perniagaan yang telah didaftarkan. Yang keempat, memperbaharui lesen perniagaan. Dah cukup tempoh setahun kena renew lesen. Yang kelima, mendaftar perubahan maklumat perniagaan jika perlu. Contohnya kita ada buka cawangan baru atau kita telah pun membuka perniagaan kita kepada bidang lain. Dulu kita buka dobi, sekarang kita jadi kedai makan. Kita kena daftar perubahan tu. Yang seterusnya kita nak menamatkan pendaftaran apabila perlu. Bila perlu tu bila? Ada kadang-kadang kita rasa nak tutup dah perniagaan ni, kita nak kena tamatkan pendaftaran. Jadi semua ni adalah tanggungjawab yang perlu dipatuhi. Baik, ingat calon semua. Tajuk seperti ini nampak mudah tetapi sukar dapat markah sekiranya calon memberi jawapan terlalu umum. Yang cikgu bolkan ni adalah cara menghafal tetapi menghuraikan adalah ayat di belakang ni menjadi wajib kepada kamu, bukannya pilihan, wajib. Okey, kita terus kepada soalan bahagian B dan C yang cikgu akan present daripada words pula. Bahagian B dan C.